Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita gunakan buku panduan penghayatan cara hidup Islam. Okey, sekarang kita nak belajar tentang pelajaran adab. Okey, kita masuk kepada bahagian A, peradaban. Okey, tajuk yang pertama iaitu adab dalam keluarga. Okay, sebutkan doa untuk kedua ibu bapa. Okey, doa untuk kedua ibu bapa ialah Allahumma rafili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, ulang. Allahumma rafili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, seterusnya, bagaimanakah cara bercakap dengan ibu bapa? Okey, cara bercakap dengan ibu bapa yang pertama. Okey, bermanis muka, menggunakan bahasa yang sopan, segera menjawab panggilan, tidak menyampuk percakapan mereka dan tidak meninggikan suara. Bagaimana cara mentaati ibu bapa? Cara mentaati ibu bapa adalah dengan mematuhi setiap arahan yang tidak bertentangan dengan Islam. Okey. Apakah hukum beradab dengan ibu bapa? Okey, hukum beradab dengan ibu bapa yang pertama, mendapat keberkatan daripada Allah, mendapat pahala, mendapat ketenangan jiwa dan disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Okey, apakah akibat derhaka kepada ibu bapa? Okey, akibat derhaka kepada ibu bapa yang pertama, hidup tidak diberkati oleh Allah, disisih oleh keluarga dan masyarakat dan mendapat dosa. Meruntuhkan keharmonian hubungan kekeluargaan. Okey, seterusnya, adab dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tetamu? Tetamu ialah orang yang datang bertandang ke rumah kita, sama ada dijemput atau tidak. Sebutkan faedah melayan tetamu. Okey, yang pertama sekali, akan dimurahkan rezeki, dilimpahkan keberkatan dalam hidup, dapat mengeratkan silaturahim dan mendapat pahala. Seterusnya, nyatakan adab menziarahi orang sakit. Adab menziarahi orang sakit ialah yang pertama, pilih masa yang sesuai, memberi kata-kata perangsang, mendoakan agar segera sembuh dan memperlihatkan kasih sayang kepada orang yang sakit. Okey, seterusnya, apakah ciri-ciri mulia seorang peniaga? Seorang peniaga, seorang jurujual. Okey, ciri-ciri mulia seorang peniaga yang pertama, mestilah berpakaian kemas dan menutup aurat, menjaga hati pelanggan, jujur dalam timbangan dan berterus terang tentang barangan yang dijual. Okey, seterusnya,
Senaraikan adab-adab ketika berada di dalam masjid. Okey, yang pertama, niat iktikad. Yang kedua, solat sunat tahiyatul masjid, membaca Al-Quran, tidak bermain-main dan membuat bising. Okey, seterusnya adab di sekolah. Okey, sebutkan adab-adab bercakap dengan guru. Yang pertama, memberi salam kepada guru, berjabat tangan dengan guru, merendahkan suara. Okay. Apakah tujuan kamu pergi ke sekolah? Okey, tujuan datang pergi ke sekolah yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, mendapatkan ramai kawan, mendapatkan rakan. Yang ketiga, mendapat pahala. Dan yang keempat, mendapat kejayaan di masa hadapan. Okey, seterusnya, apakah perkara-perkara yang tidak patut dilakukan ketika guru sedang mengajar? Okey, perkara yang tidak patut dilakukan ketika guru sedang mengajar. Yang pertama, tidur. Yang kedua, bermain-main. Yang ketiga, bersembang. Yang keempat, membuat bising. Dan yang kelima, tidak menghormati guru. Okay, seterusnya, sebutkan perlakuan yang tidak wajar dilakukan terhadap rakan. Okay, yang pertama, bergaduh. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, menghina rakan. Dan yang keempat, meninggikan suara kepada rakan. Seterusnya, bagaimanakah cara menjaga harta benda sekolah? Okey, cara menjaga harta benda sekolah. Okey, yang pertama, mematuhi peraturan yang disediakan, tidak menconteng dan merosakkan harta benda sekolah, dan menyayangi harta benda tersebut seperti harta sendiri. Okey, seterusnya, adab berpakaian. Okey. Sebutkan ciri-ciri berpakaian orang Islam. Ciri-ciri berpakaian orang Islam. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, sederhana. Tidak terlalu menunjuk-nunjuk. Dan yang ketiga, bersih. Seterusnya, apakah kesan tidak menutup aurat? Okey, kesan tidak menutup aurat. Yang pertama, tidak disukai Allah, tidak dihormati, hidup tidak teratur, dan yang keempat, mengundang bahaya dan maksiat. Yang kelima, menggambarkan peribadi yang buruk. Seterusnya, apakah tujuan menutup aurat? Tujuan menutup aurat yang pertama, menjaga maruah diri. Yang kedua, terpelihara daripada fitnah. Yang ketiga, dihormati. Seterusnya, apakah hukum menutup aurat? Hukum menutup aurat ialah wajib. Hukum menutup aurat ialah wajib. Seterusnya, sebutkan batas-batas aurat bagi lelaki dan perempuan.
Okey, batas aurat lelaki ialah antara pusat hingga lutut. Dan bagi perempuan, seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Okey. Bagi perempuan, seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Okay, seterusnya kita tengok doa-doa harian. Okay, yang pertama, sila baca doa sebelum belajar. Okay, doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Okay, ulang. Bismikallahumma ahya wa amut. Okay, doa naik kenderaan. Okay, doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbana manunqalibun. Okey, ulang. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbana manunqalibun. Okey, seterusnya doa masuk tandas. Ya, doa masuk tandas. Allahumma inna a'udzubika minal hubusi wal haba'is. Okay, ulang. Allahumma inna a'udzubika minal hubusi wal haba'is. Okay, seterusnya doa sebelum makan. Okay, doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa selepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okay, ulang. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okay. Okay, itu je. Okay, selamat ulang kaji.